Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda memasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, kebelakangan ni Macam salah bunyi. Okay. Kita ramai tetamu yang hadir ke studio kita. Alhamdulillah lah, kita sambutan ni macam pisang goreng. Ya, betul. Terima kasih pada korang yang sentiasa support kami hingga nak menuju ke 100k ni. Alang-alang apa kata teruslah menuju ke 100k tu kan. Jadi macam mana cara nak bantu kami 100k? Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan di bawah. Kita ada TikTok, IG, Facebook dan juga YouTube. Dan pada korang yang nak kongsi cerita dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu ada cerita seram yang korang nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Dan aku sebenarnya kena juga reminder ni. Kebanyakan sekarang ni ramai yang masuk untuk casting, dan ramai juga untuk cerita seram yang dah di-listkan untuk cerita seram. Dan ramai lagi belum kita orang record, sebab sekarang ni memang terus terang memang ramai tengah request untuk bercerita. Dan harap korang bersabarlah kan. Jangan ingat kita orang sidai korang tak nak balas website ke. Bukan. Memang ada lagi kita orang balas. Dan kalau korang nak bercerita melalui penulisan tu, hantar dalam bentuk Word. Janganlah spam website tu sampai penuh mat. Kadang notification sampai 50 untuk dia seorang je. Okay. So sebenarnya susah sikit lah kalau kita nak tapis ni, tapi kita mengalu-alu kan pada korang yang nak berkongsi. Baik, hari ni kita ada tetamu yang agak special. Aku setiap edisi aku rasa special lah. Tapi ni yang kali ni, yang specialnya guest ni adalah salah satu kru penggambaran bis. Jadi bila kita panggil kru penggambaran ni, kita tahu cerita di sebalik tabir. Tapi yang mungkin cerita yang pertama ni, dia bukan buka cerita yang tu dululah. Kan, dia cerita lain dulu. Kita satu-satu kan, nak banyak part kan. Sabar. Okay, sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan kita punya tetamu. Okay, jadi kita nak kenalkan diri dulu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, nama aku Ai, bukan nama sebenar. Alright. Okay, dan aku berasal daripada Melaka. Dan aku sekarang ni aku bekerja sebagai freelance, which is bahagian event, entertainment dan juga berlakon lah. So pelbagai kerja-kerja yang melibatkan entertainment ataupun lakonan, aku terlibat insyaAllah. So hari ni lah kan, Alhamdulillah dia dipanggil rezeki untuk nak kongsikan kisah seram. Kalau nak kata kisah seram ni Syuk Hafiz, daripada aku kecil, umur aku dalam 5-6 tahun sampai sekarang, aku boleh katakan setiap tahun tu mesti akan ada kisah seram yang berlaku dalam hidup aku. Bukan saja dalam hidup aku, tapi dalam keluarga aku yang terdekat. Macam tu lah. Setiap tahun kena panggil dia bis. Betul. Sebab ada je cerita kan. Aku dah agak, aku memang minat muzik-muzik dia. Bukan. Itu lain. Salah orang ni. Ingat air flow 88 kan. Bukan. Tapi kita nak berterima kasih lah sebab sudi datang dari jauh. Walaupun dalam satu Melaka, dia hujung-hujung lah aku agak kan. Sebab jauh lah. Nak sebut tempat ni pun tak boleh kan. Betul. So pada korang semalam Selangor kan. Selangor. Jadi Alhamdulillah ramai yang nak datang ke studio. Jadi kita bersama dengan Ai. Jadi Ai, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Makin sihat. Nampak ceria, nampak bersemangat, nampak macam tak sabar nak cerita ni. Betul. Okay. Memang tak sabar. Sebab apa? Daripada atas motor tadi kan,
kisah yang pertama tu memang dah cerita dah. Kisah kedua ketiga ni tengah pilih yang mana yang the best cerita yang kita boleh kongsikan kepada para penonton nanti dah. Macam ni banyak Semua. Semua Ambil semua. Ini kalau semua tak dapat 2 part ni memang rasa 10 part rasanya. Dia dah pancing. Dia dah pancing awal. Kalau nak 10 boleh kita setting balik nanti jadual. Boleh, insyaAllah boleh. Tapi untuk cerita pertama ni, cerita apa? Okey, kisah pertama ni adalah kisah berkenaan di mana aku dahulu sebelum bukan dalam 7 ke 8 tahun lepas, aku dapat belajar untuk perubatan Islam tau. Tapi aku tidaklah belajar sampai tahap macam setengah orang yang pergi menuntut betul-betul seperti Darul Shifa dan lain-lain kan. Tidak. Aku ni senang cakap, orang cakap belajar tepi jalan. Tepi jalan tu maksudnya masa adik aku ni histeria dahulu, kebanyakannya ustaz yang aku jumpa, diorang banyak bagikan aku ayat-ayat, potongan-potongan ayat suci Al-Quran, selawat, zikir dan sebagainya untuk aku pulihkan adik aku sekejap sementara tunggu ustaz sampai sebelum benda tu lagi melarat. Jadi pada situ aku belajar sikit dengan ustaz. So sampai satu tahap di mana ada member aku ni, dia panggil aku berubat untuk arwah nenek dia lah. Waktu tu hidup lah kan, kena arwah dah, nenek dia tau. Okay, waktu tu dalam kawasan Melaka juga. First day aku datang masa aku berubat tu, ni kisah seram dia. Dah start dah, nampak tu kan. Okay, first day aku datang, aku tu nenek ni sihat, aktif, makan pun banyak. Siap aku datang tanya, kau siapa? Boleh borak-borak dengan aku kan. Jadi waktu tu aku just expect mungkin dia ni mungkin ada something benda yang tak teruk lah. Aku tak fikir panjang. Tapi untuk makluman semua para penonton dan korang macam aku cakap, sensor aku daripada waktu tu sampai sekarang adalah telinga. Once telinga aku ni panas, maknanya dalam kawasan tu ataupun rumah tu ataupun di antara keliling aku tu ada gangguan dan sebagainya lah. Jadi waktu aku masuk ke rumah tu, everything semua okey. Jadi bila aku nak start berubat tu, dia start panas, telinga aku panas. And then aku berubat macam biasa. Aku takkan layan perasaan telinga aku ni panas, sensor ni. Sebab just untuk remind diri aku ni lebih jaga. Mungkin ada benda tu di antara kita waktu tu kan. Okey, jadi aku berubat. Nenek tu okey, macam tak ada apa-apa pun. Cakap, aku cakap dengan cucu dia, dia okey je, sihat je. Dia kata, cubalah scan pun tak ada. Aku tak tahu macam mana, kenapa aku tak dapat scan. Sebab aku scan tak ada macam ustaz lain. Aku just berubat, aku bagi satu ayat. Once kalau aku bagi satu potongan ayat ni, kalau dia contoh menurun atau di histeria dan sebagainya, itu maknanya memang ada lah. Jadi tak ada. Jadi aku kata tak apalah, kita tunggu tengok macam mana reaksi. Besok tu anak dia call, which is kawan aku, dia punya bapak lah, call, datang tengok. Dia kata nenek tak sihat kan. Aku datang, daripada semalam yang aku datang tengok tu, dia tengah aktif, dah terbaring atas katil. Jadi aku berubat macam biasa. Okay, waktu tu memang dia tak menurun histeria macam biasa. Tapi dia tanya aku tu something, benda yang kata rasa macam benda ni bukan main-main lah. Sebab rupa-rupanya bila aku scan, dia ada saka. Dia ada saka. Dan saka ni dah lama dengan dia, bukan saja pada zaman nenek dia lagi. Maknanya dah lama lah. Kira bapak dia, anak kepada nenek ni nak putuskan benda tu. Jadi aku berubat, aku mandikan dengan air limau dan sebagainya. Aku buat semua. And then ada sebelum kisah seterusnya ni, ini kisah pada diri aku masa aku kena first tu kejadian yang berlaku pada diri aku lah. Malam lepas aku buat nenek tu, aku buat dengan nenek ni hampir 2 minggu tau. Malam sebelum nenek nak balik ke kampung halaman dia, Linggi tu, aku balik ke rumah malam tu. Aku masa dulu aku masuk ke bujang dulu lah. Aku kalau ke rumah orang tua aku tak tidur dalam bilik. Aku lebih suka tidur kat ruang tamu. Tidur atas sofa depan TV. Aku balik pun kadang-kadang pukul 1 pagi 2 pagi lah waktu tu. Aku balik, tiba-tiba aku tersedak masa tidur lah, masa tengah tidur kan. Tersedak, tapi aku pelik. Kalau kita tersedak aliu lain tau. Tapi ni kau tersedak sambil kau duduk. Bila aku kata pasal aku tersedak kan, bila aku buka baju, aku pergi sebab aku nak cuci muka semua kan, belakang badan aku ni ada kesan lebam. Okay. Tahun tu memang dah meremang lah. Aku cakap, wah, ini dia datang memang sampai ke rumah waktu tu kan. Aku tidur, masa aku tidur tu ada ustaz ni ajar kita baca satu ayat, lepas tu minta petunjuk kepada Allah kan. Aku ni nak kata baik tu tidak lah, tapi bila benda-benda berlaku, of course kita sebagai umat Islam kan, kekuatan kita doa.
dan kita pegang pada Al-Quran kan, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang kita gunakan bukan saja untuk berubat dan pelbagai lagi lah. Jadi aku gunalah apa yang ustaz ajar dan aku amalkan. Malam tu baru aku dapat tu, masa tidur tu, lepas aku kena tu, aku masa dalam mimpi tu kena, baru aku dapat macam datang mimpi tu, Allah mungkin tunjukkan apa yang berlaku. Rupa-rupanya yang aku nampak dalam mimpi tu adalah satu lembaga hitam yang begitu besar, mata merah, datang dalam mimpi aku, cakap, kau jangan ganggu keluarga aku. Kalau kau ganggu keluarga aku akan pastikan kau mati. Dan aku tersedar, waktu tu dah subuh. Aku buat apa yang patut lah, sebagai mak Islam aku buat apa yang patut. Tengah hari tu aku terus call anak dia. Aku bukan takut, tapi untuk safety, keselamatan untuk keluarga aku cakap dengan anak dia, pakcik, cakap lah nama aku semua kan, saya nak cakap saya mungkin tak dapat nak tolong untuk ke peringkat seterusnya, sebab anak dia minta untuk aku bawa dia nak keluarkan saka tu dan sebagainya lah. Jadi aku cakap dengan dia, aku tak dapat nak tolong dia. Jadi aku cakap macam ni lah, pandangan saya, cadangan saya, bawa balik nenek ke kampung dia. Ni kisah agak tinggi. Bawa balik nenek pergi kampung dia, cari orang yang lagi pakar, yang lagi ilmu lagi tinggi. Aku ingat sewaktu tu hari Jumaat, sebelum aku sembahyang Jumaat, aku call dia. Dan dia balik selepas Jumaat tu, dia balik ke Linggi. Dan aku tak dengar kisah masa dekat Linggi tu lah. Hari Isnin lepas asar macam tu, anak dia call, pakcik ni lah. Dia kata, Ai, nak beritahu, nenek dah tak ada. Aku just doa je lah, nak cakap Al-Fatihah. Lepas tu dia jemput aku untuk datang makan kenduri lah kan, untuk berziarah kan. Dia suruh aku datang sebelum maghrib, sebab nak ke bumi selepas maghrib. So aku tak dapat datang waktu tu aku ada kerja. Aku kata insyaAllah saya akan gerak daripada sini lepas isyak. So anggaran aku sampai sana lah pukul 9 lebih, pukul 9 lebih macam tu lah. Ini kisah dalam kisah yang sama tapi part yang lain lah kan. Waktu aku sampai tu, aku parking dia rumah kampung kat Linggi belakang rumah dia ni, aku perasan ada satu lagi rumah tau. Masa aku park kereta tu, aku nampak ada 2 lelaki dan 1 budak perempuan berjalan keluar daripada laman rumah, betul-betul depan kereta aku. Dia pergi ke arah belakang. Laluan kampung bukan laluan tar tau, tidak. Laluan tanah merah, pokok-pokok getah, belakang tu ada rumah. Sebab aku nampak lampu rumah je. Aku tak tahu rumah tu betul atau tidak, aku tak tahu. Tapi aku nampak lampu rumah, aku menandakan belakang tu ada rumah lah. Jadi aku fikir ini mungkin jiran yang lepas dah menziarah nak balik ke rumah lah. Bila aku sampai, aku keluar kereta, aku nak pergi masuk ke rumah, dia punya kira anak buah kepada pakcik ni, sebab dia kenal aku kan. Dia panggil aku, kata kan, tolong sekarang ni anak dia yang perempuan, cucu kepada nenek dia lah, pensan. Okey, nama aku tak boleh beritahu lah kan, sebab untuk nak menjaga sensitiviti keluarga. Nama dia Tira. Alright, dah pensan. Waktu tu bila aku masuk, dia terbaring. Keliling dia semua sepupu sepapat, adik-beradik, pakcik makcik. Ada yang mak dia dah menangis, bangunlah, tak bangun-bangun. Sebab bila aku tanya dengan bapak dia ni, tanya macam mana Tira boleh pengsan. And then bila bapak dia kata, waktu masa dia cium arwah, terus dia pengsan sampai sekarang. Imam baca apa, siap baca Yasin, lepas tu ayat Yasin tu siap sombongkan azan, tak sedar waktu tu. Jadi aku cakap, okay, tak apalah, saya cuba ikhtiar kan, kita tawakal. InsyaAllah kalau Allah nak bagi petunjuk, Allah nak tolong, InsyaAllah Allah tolong kan. And then bila waktu tu aku kira Tira baring, aku dekat sebelah kepala kiri Tira, mak dia dekat sebelah kanan Tira ni. And then aku cakap elok kan, aku kata dia, Tira bangun, cari cahaya ataupun laluan yang berlampu atau pintu yang bercahaya. Dia reaksi, tapi hanya bereaksi dari segi pergerakan tangan sikit-sikit, kepala sikit, muka. Kau akan nampak reaksi dia sikit-sikit je. Tapi kau nampak kat situ kau beritahu yang dia sedang bereaksi, dia sedang respon dengan apa yang kita cakap kepada dia kan. And then ambil masa lama juga, aku baca ada sedikit ayat-ayat manzil sikit kan, ada ayat lazim aku gunakan. Aku cakap lagi sekali, cari pintu. Sebab waktu tu dalam pandangan aku nampak pintu. Okay, aku nampak pintu. Cari pintu yang bercahaya. Waktu tu tangan dia baring, tangan dia macam ni tau, macam orang jenazah
tangan letak dekat atas perut kan. Kau bayangkan mak dia tak bersuara pun waktu tu. Tangan Tira ni bergerak slow pergi dekat mak dia. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh nampak mak dia. Mungkin pada pandangan aku, kata roh si Kira ni, dia nampak mak dia tapi dia tak boleh nak masuk ke dalam badan kan. And then bila mak dia pegang tangan si Tira ni, tersentak tau. Si Tira tersentak, dia bangun, dia menangis. Aku cakap, okay, tak apa, bagi dia relax dulu. Lepas tu suruh mandi. Aku tanya dengan tanya mak dia, masa sentuh tu ada rasa apa tak? Dia kata rasa macam kena karen. Tangan kita ni bersentuh dengan tangan dia, kata macam ada rasa kena karen. Mak dia pun tersentak, terperanjat waktu tu sebab sakit lah, karen kan. And then bila Tira dah okey semua, aku tanya dia, okey, cuba ceritakan apa yang berlaku. So ni dia kisah daripada dia lah. Dia kata masa dia cium arwah tu, dia pengsan, dia tak ingat apa. Yang dia sedar, dia dibawa oleh 2 orang lelaki. Muka tak nampak, badan besar. Keluar rumah, waktu tu masa aku parking kereta tu, dia nampak aku. Dia panggil aku banyak kali, aku tak nyaut. Dan dia kata aku nampak dia. Tapi aku cakap, betul, abang memang nampak Tira, tapi abang tak nampak muka Tira. Nampak masuk badan je. Just nampak badan, tak nampak pun, tak dengar Tira panggil Tira. Dia panggil aku banyak kali, dia nangis kan, datang selamatkan dia kan. Jadi waktu tu bila aku fikir balik, kata ini adalah belaan daripada arwah nenek dia. Dan kisah yang arwah nenek ni, arwah ni telah diubat oleh salah seorang ustazah yang berada dekat Sabah. Dia berubat daripada jauh. Dan cara dia sama macam kita tengok ataupun kisah-kisah seram yang lain. Cara nak buang saka, buka atap zinc rumah kan, dan keluarkan benda tu. Dan start daripada tu aku tak cerita pasal saka tu lagi. Tapi masa lepas aku dah berubat tu, aku nak balik dalam dalam pukul 10-11 lebih lah. Ni laluan daripada Linggi, bukan Kuala Linggi daripada Linggi nak menghala ke rumah aku di belah-belah Jasin lah. Waktu tu kalau korang sendiri tahu orang Melaka, memang berdekatan dengan sini, korang akan tahu laluan daripada Linggi nak ke tempat aku tu memang gelap. Betul, memang gelap laluan Linggi kan. Jadi waktu tu aku nak balik, masa aku jalan balik, macam biasa santai, aku buka buka lagu. Tapi selalunya lepas berubat aku akan buka, sebab dalam kereta aku ada pen drive yang mana aku akan letak segala ayat suci Al-Quran. Yang terutama aku lebihkan ayat manzil lah. Ayat manzil, ruqyah kan, dan juga zikir dan selawat supaya hindarkan daripada benda ni. Tiba-tiba radio aku tak tahu sebab apa, tiba-tiba dia tukar ke next. Sebab dalam pendrive tu tak semestinya ada ayat suci Al-Quran. Aku dah masukkan lagu-lagu kan, sebab aku gunakan untuk in case jalan jauh. Tiba-tiba dia, kau bayangkan ayat suci Al-Quran ni aku letak daripada track 1 sampai track 10 tau. Satu track tu anggaran duration dalam 1 jam, dengan zikir-zikir lain untuk track seterusnya. Dia boleh lompat daripada track 1 tu, dia pergi ke track ke 11, 12 lagu. Aku change tak boleh. Cakap pasal lah ni kan. Aku tak, sebab waktu tu kereta baru lagi tau. So aku depends, aku rasa macam macam ada something ke, tapi aku tak rasa panas. Tu aku pelik, sensor aku tak fungsi waktu tu. So aku diam, aku tak apalah, biar lagu. Aku biarkan lagu, sebab aku tak fikir pun pasal benda tu. Masa jalan, kalau daripada kat luar sini kan, kita banyak jumpa kawasan kelapa sawit, kita jumpa kawasan pokok getah, kawasan gelap kan. Aku tengok ada 2-3 biji kereta dan lori bim lampu. Aku mati-mati nak ke Roblox. Aku tak takut lah pasal Roblox, sebab kita komplit semua kan. Aku ignore lah. Sekali tu, bila sampai satu Sempang 3, kampung dia, aku cakap kampung Jertih. Okay, Sempang 3. Kalau kiri, dia pergi ke Sempang 4. Kanan, pergi ke Lubuk Cina, Terowongan Cina Besar. Aku ambil lah kanan sebab aku tahu aku nak balik ke laluan mana kan, sebab aku tahu laluan pergi dan balik. Aku ambil kanan. Aku jalan, aku sampai dengar lagu. Lepas tu aku berhenti lagi kat Sempang 3. Aku ambil kanan lagi. Aku tengok laluan, aku akan berpandu pada signboard Lubuk Cina, sebab aku tahu Lubuk Cina akan lalu ke Masjid Tanah. Sempang 4 aku akan pergi ke Alur Gajah. Jadi aku mengalir ke Masjid Tanah lah. Sampai ke 7 lama tau. Banyak kali aku berhenti. Baru aku perasan 8 kali baru aku sedar. Sebab aku tu, aku ingat kampung tu, ini kampung yang sama, sempang yang sama. Aku dah diam. Aku diam, cakap ini tak boleh jadi ni kan.
Waktu tu minyak kereta aku daripada 90 lebih tinggal 10 km digital. Dah berkelip-kelip 10 km aku cakap. Wah, sebab aku tu laluan perjalanan kita ni, aku takkan jumpa pam minyak kecuali yang dekat Lubuk Cina, Petronas tu, betul kan? Aku harap aku boleh sampai. Jadi aku memang tak jumpa sebab aku tak nampak Petronas. So aku expect tak apalah, aku ambil kanan lain sekali. Yang ke-8 tu aku ambil kanan lain sekali nak ke Lubuk Cina. Aku dah tak sedar hati. Radio aku pun aku dah tutup. Aku berhenti kereta. Ada kawasan bukit. Kawasan bukit tu gelap gila. Aku beranikan diri aku sebab aku yakin Allah dengan aku waktu tu kan. Aku keluar kereta. Kau tahu apa yang aku nampak? Dekat atas kereta aku ada satu perempuan berambut panjang, berkain putih yang sangat lusuh. Muka kau tak nampak lah. Tangan dia tengah berdiri kan, macam ni. Tangan dia waktu tu, Dia hayun dia hayun tangan dia macam ni, kembang bulu rumah aku lah. Jadi waktu tu bila aku nampak, aku toleh pandangan, aku tu istighfar. Aku azan sampai habis. Bila aku azan, aku tengok kat atas kereta aku tak ada. Yang ni yang peliknya masa aku masuk kereta tu, aku tawakal lah. Aku harap aku sampai dekat Petronas. Aku tak kisah pada gangguan tu. Aku pernah cakap dengan korang tadi, aku bukan cakap besar. Aku kalau setakat yang kakak rock ni aku tak heran. Tapi kalau bungkus tu aku memang ada heran sikit lah Jadi bila aku masuk dalam kereta, daripada aku bergerak, tempat yang aku berhenti tu, aku tahu laluan aku tu kat mana. Aku pasti aku masih ada dekat kawasan-kawasan sekat sebelum Lubuk Cina tu, Kampung Jertih tu lah. Aku jalan tak sampai 1 km, aku dah ada dekat bawah flyover Cheng. Kau bayangkan jauh. daripada laluan, kalau aku kira balik 93 km daripada aku punya, sebab aku ingat sebab benda tu berlaku kan, 97 km jarak. Kalau ikutkan daripada sampai 10 km tu, aku rasa mungkin akan lebih kan. Jadi bila aku fikir balik, daripada tempat aku berhenti tadi, atas bukit, gelap, dan nampak benda tu, satu biji kereta, motor semua tak ada. Aku masuk kereta, aku gerak daripada tak sampai 1 km aku gerak. Aku tahu-tahu aku ada dekat flyover Cheng. Betul kat flyover Cheng tu. Betul-betul bawah flyover Cheng dekat traffic light. Okay. Waktu tu aku dah lega kan. Aku kata betul-betul kau mainkan aku. Bila aku cakap betul-betul kau mainkan aku dengar bunyi suara ketawa slow je. Dalam hati aku, dia masih lagi dalam kereta lah kan. Tapi aku tak tahu, sensor aku tak berfungsi waktu tu. Aku tak sebab apa. Jadi macam biasa yang kita buat selalu, yang kita selalu buat bila kena-kena macam ni, berhenti lah. Berhenti dekat mana-mana kedai ke. Waktu tu aku tak berhenti kedai, aku berhenti 77E. Aku beli minum air semua. Aku letak minyak sebelum tu kan. Aku minum air semua, aku isap okok sebatang 2, baru aku balik. Itu kisah yang sampai sekarang menjadi tanda-tanda tanya pada aku, macam mana daripada Lubuk Cina nak ke Cheng, bukan dekat jauh. Memang jauh, bukan jauh sikit. Jauh banyak. Jauh banyak. Jauh banyak. Dan benda yang bertinggi atas kereta aku tu, aku tak tahu daripada siapa. Dan yang aku pernah tanya dengan pengamal perubatan lain lah, dia kata itu dugaan untuk orang-orang yang macam orang yang boleh berubat ni kan, ataupun orang di siksen ni. Once bila kau balik pada berubat orang, mungkin benda tu tak, mungkin yang kau berubat tu mungkin tak kacau kau. Laluan kau nak balik tu yang ada yang liar ni, orang cakap yang liar ni. Dia nampak, dia ganggu itu. Tu pasal macam sekarang ni bila aku dah berkahwin, aku stop untuk aku buat perubatan Islam ni. Bukan sebab apa, sebab aku fikir anak bini aku, benda ni risiko terlalu tinggi. Kecuali kalau kau seorang yang betul-betul memahami tentang perubatan Islam. Macam yang kalau tengok Darul Syifa sebagainya, dia mengamalkan pelbagai doa-doa, ayat-ayat kan. Dan dia ada masa-masa dia orang untuk dia orang pergi belajar kan. Macam kita tak ada tau. Macam aku tak ada. Aku jenis belajar cakap belajar tepi jalan. Tapi sebabkan bila orang minta tolong, Allah dah bagi betul, Allah dah bagi kelebihan tu pada aku. Pada aku tak salah untuk aku membantu. Yang penting tak lari daripada akidah. Dan alhamdulillah aku setakat aku buat, aku tak pernah lagi menurun. Aku tak pernah lagi meminta tuan rumah untuk sediakan benda yang bukan-bukan, atau tak pernah lagi aku bagi orang tangkal. Aku akan buat benda yang sama juga. Air, itu saja. Kita punya kata apa, kita punya cara untuk berbuat perubatan Islam kan, itu je. Yang penting jangan lagi pada akidah.
Ui, cerita kau memang lain macam lah Mat. Macam tengok movie. Betul lah. Tapi iyalah, yang mana tahu route jalan di Melaka, dari Lubuk Cina kau nak sampai ke Cheng, mustahil 1 kilo. 2 kilo pun mustahil, 3 kilo pun mustahil. Dia Kan? makan masa aku rasa dekat setengah jam 40 minit juga lah Betul. sampai. Ya. Betul. Tapi area jalan sana boleh tahan seram lah. Memang kan, seko siapa- lagi. Memang seram. Kan? Dia bukan saja seram pada alam mistik, tetapi pelbagai benda lah kan, baik dari segi jenayah dan sebagainya. So kita nak syorkan juga pada orang luar kan, kalau lalu-lalu ni kena lebih berhati-hati. Sebab apa, bukan saja jenayah tapi binatang-binatang macam lembu, kerbau ataupun babi hutan sebagainya kan, kena lebih jagalah. Betul-betul. Itu. Sepanjang aku lalu sana memang aku nampak antaranya lah bangkai biawak. Betul. Memang bersepah tau. Betul. So hati-hati lah. Lembu pun aku pernah nampak kat situ. So cerita kali ni pada aku lah, dia sebenarnya kan, kau ni ada gifted tau. Dia ada gifted. Alhamdulillah. So aku tak sure lah apa yang sebenar-benarnya membuatkan kau berhenti. Faham lah keluarga apa semua kan, tapi dia mesti mungkin ada satu kisah ataupun di mana kejadian yang kau buat kau berfikir balik, okay, kali ni mungkin aku kena slow down dulu atau kena stop terus. Adakah dia pernah harm kau punya family ke? Pernah. Yang ni bukan kata apa, bukan aku pergi berubat lah. Ini kisah ni waktu tu sebab kita yakin yang kita sebagai manusia, kita kena yakin kita lagi mulia daripada dia kan, sebab Allah ciptakan kita ni sebaik-baik ciptaan Allah di muka bumi ini. Alright. Jadi waktu tu yang kenapa aku stop terus, aku minat dengan mistik-mistik ni. Sebab aku cakap aku dah kisah aku pada kecil sampai sekarang. Aku dulu pernah buat entity paranormal bersama dengan tim aku. Jadi kenapa aku stop langsung untuk buat benda ni semua adalah sebabkan anak bini aku lah. Pertama sekali anak aku. Ada satu kisah, kita balik bercuti daripada Johor, JB. Alright, waktu tu anak aku yang first, waktu tu baru setahun lah, anggaran setahun. Masa tu kita balik pada JB, of course lah kita akan macam aku akan keluar atau masuk Tol Jasin. Betul lah, sebab tempat tinggal aku boleh katakan situ kan. Waktu masuk Tol Jasin tu, aku terlepas cakap. Sebab member aku yang dekat Tol Jasin tu, dia pernah kerja JPAM lah. Dia JPAM kan, dia pernah on duty, standby dekat Tol Jasin in case kalau ada kemalangan dekat highway. Dia kata dekat Tol Jasin ni ada kisah-kisah seram kan. Jadi aku kisah, masa tu aku cerita dengan wife aku cakap dekat sini lah yang member cakap ada nampak bungkus tu. Waktu tu anak aku tidur dalam kasut kereta kat belakang. Aku cerita, wife aku pun dengar. Bila sampai rumah, masuk rumah, anak aku menangis non-stop. Lepas tu wife aku tak sedar hati sebab dia kata dia meremang kan. Dia kata, tolong tengok ni, anak dah menangis. Aku buat anak aku. Aku buat apa yang patut. Anak aku tidur. Waktu tu aku marah. Aku cakap kan, siapa, aku nak cakap bahasa kasar tak boleh. Cakap siapa yang datang kacau anak aku ni. Perasaan marah aku tau. Jadi bila waktu tu aku bertafakur kejap, aku dah pastikan anak bini aku dalam bilik. Aku cakap jangan keluar bilik. Apa berlaku, apa bunyi, jangan tegur, jangan tanya. Diam. Waktu tu bila wife aku dah masuk dalam bilik semua, aku tertunggu nak mandi tau. Sebab aku tanya apa yang ganggu anak aku ni. Masa aku tengah nak mandi tu, aku pejam mata jegus kan, baru aku nampak bayangan tu. Bayangan yang aku cakap dekat tol tu ikut aku sampai ke rumah. Lama. Belakang rumah aku ni paya ke tau. Okay. Dan aku kena ganggu dengan benda ni bukan sekali, hampir 3-4 kali aku kena ganggu. Dan bayangan dia aku nampak. Bukan nampak pada pandangan kita, tapi pandangan mata batin aku sendirilah kan. Aku cuba tawakal pada Allah kan, tunjukkan apa yang ganggu anak aku ni. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan memang betul yang bungkus tu. Dia bukan terbang, dia bukan melompat tau. Melompat tu pada aku tak tahulah, pada yang aku nampak dia terbang. Satu benda putih terbang. Sap. Jalan terbang sap, dan dia boleh hilang. Dan yang paling jahat sekali yang berguling. Dia guling tak? Ya, dia guling. Dia ada spek dia. Ada spek dia lah kan. Tapi waktu tu bila aku nampak kan, aku macam biasalah, aku buat apa yang patut. Kebetulan ada garam. Kebetulan aku ada satu produk yang aku pakai. Aku spray apa yang patut dekat rumah aku tu.
anak aku tidur malam tu okey. Dan selang berbulan berlaku lagi sekali. Dan berlaku lagi sekali. Start pada tu aku cakap dengan rumah aku, lepas ni aku dah tak nak buat dah benda ni. Aku tak nak berubat. Sebab kalau penting, aku sebagai seorang suami dan bapa kan, first kali kita sebagai seorang suami, kita kena lindung isteri. Dan sebagai seorang bapa, kita kena lindung anak kan. Tapi bila macam aku, yang cara aku ni mungkin pada ustaz kata salah, kau kalau kau nak buat ni kau kena. Dia macam aku cakap tadi lah, setengah ustaz yang berani yang buat tu sebab dia ada amalan-amalan. Betul. Amalan-amalan dilakukan, bukan saja untuk pagar diri dia, tapi pagar keluarga dia. Tapi aku tak. Aku hanya pagar diri aku. Tapi kadang-kadang aku pun kena juga. Jadi start pada tu aku nak slow down. Aku nak bukan slow down, aku terus berhenti. Aku berhenti, aku kata kalau aku sendiri pagar diri aku pun kadang-kadang tembus, benda ni boleh kacau, apatah lagi anak bini aku. Mungkin yang tu liau. Kalau aku jumpa yang belaan orang, contoh yang kena sihir, yang paling jahat ni adalah sihir dengan saka. Sebab sihir dia bertuan. Saka ni dia memang dah diikat mati, memang dah ikat darah dengan darah. Jadi benda-benda tu lagi kuat nak comparekan dengan yang liar ni. Jadi kat situ aku rasa aku stop betul. Dan adalah orang call aku minta tolong untuk berubat sebagainya kan. Kebanyakannya aku tolak in case kalau benda tu terdesak ataupun memang memerlukan, aku akan settlekan. Aku akan buat basic je. Untuk macam tu, aku pulih kejap, okey kau pergi cepat pergi cari ustaz-ustaz. Aku banyak syukur ustaz lah. Tak kisahlah darah syifa dan sebagainya, aku lebih prefer cari yang betul-betul. Kerana apa zaman sekarang ni, ini aku nak tegur pada penonton juga zaman sekarang ni, okey macam aku cakap tadi, perubatan Islam ni besar, luas, cabang dia banyak, pelbagai cara. As long as tak memesongkan akidah. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita kena tahu cara perubatan orang ni macam mana, adakah elok atau tidak elok. Kalau sampai menggunakan asap, sampai menggunakan kadam, sampai menggunakan Allah macam apa ni, tangkal sebagainya, seelok tak payah. Kalau ustaz tu kata balik, okey ni sebagai awak air, balik ni amalkan zikir ni, balik ni amalkan doa ni, itu yang seeloknya. Sebab perubatan Islam ni kita tengok simple tetapi mendalam. Cara dia orang setengah orang bagi siap bagi tu bagi tidak. Memang kita tengok ada setengah-setengah buat macam tu, tapi sebenarnya perubatan Islam ni dia simple tetapi mendalam. Mendalam tu maksudnya dia punya kesan dia tu, kalau orang pesakit tu memang mendalam lah. Walaupun dia hanya bagi satu air saja. Ini pengalaman aku lah masa adik aku kena dulu kan. Macam-macam ragam aku jumpa. Itu. So kau ni seorang ayah yang baik. Alhamdulillah. Family dulu family dulu. baru di sini kan. Ya betul. So sebenarnya aku tak puas nak dengar ni. Rasanya kena ada part 2 lah. Macam biasa lah, sidai. Sidai. Dia bukan apa, kadang nak memahamkan. Macam ni lah, kamera ni dia kereta kalau kau bawa lama-lama pun panas. Betul. Kau charge handphone lama-lama panas. Betul. Ini kan rekod yang videonya 30 minit ke atas kan, pun panas. Jadi sebelum dia rosak, aku punya kamera sebelum ni satu, aku ada 2 kamera sebelum ni. Satu tu dah kiok. Rosak dia? Rosak habis. Rosak habis So kamera tu bukan murah. Kamera memang tak murah lah, mahal lah. Okay. So kalau yang ni rosak, video lagi tak ada untuk korang. Betul. Lepas tu aku nak membeli pula sama dengan harga macam ni, na'udzubillah harga dia cukup mahal. Okay, so apa pun harap aku pun dah explain. Jadi sebelum kita ke part 2, aku nak mungkin kau nak shout out kau punya program. Betul. Alang-alang ni terima kasih kepada Santai Chill sebab sudi undang aku dalam temu bual pada kali ini. Okey, so saya nak ajak semua para penonton untuk beramai-ramai datang menyaksikan 2 projek saya yang terbaru, iaitu satu drama terbitan RTM, KL 1960 Pictures, yang bertajuk Tunjang, arahan daripada Kapten Kirmatno, dan skripnya ditulis oleh Anwar Idris, dan juga pelakon utama dia Putra Amaris dan juga Anis Al-Idrus, yang akan ditayangkan di TV OK RTM pada pukul 8 malam pada 3 hari bulan 6 ni. Dan dia berkenaan dengan kisah kenegaraan. Kalau mana-mana orang Felda, kau orang Felda ke? Kalau mana orang Felda yang dalam video kali ni, korang kena tengok video ni. Sebab apa? Ini adalah kisah sejarah tentang Felda. Waktu pembukaan dahulu, iaitu Datuk Seri Tun Abdul Razak
Kita dulu, kalau dulu kita panggil Datuk Seri Abdul Razak. Sekarang dia Tun Abdul Razak kan. Waktu dia masa jadi menteri, dia salah satu yang membuka, bukan dia yang buka Felda. Waktu tu dia sebagai menteri. Yang mana kisah ni berkenaan dengan pembukaan Felda. So orang Felda terutamanya Muslilah kena tengok drama ni, kisah sejarah ni. Menarik ni. Aku rasa aku pun kena tengok. Kan? Jadi ada satu lagi. ada Satu lagi. Ada dua. Lagi satu. Satu lagi iaitu sebuah seram midi ataupun seram komedi. Ini adalah super telemovie yang akan dikeluarkan di Astro First. Betul lah, akan dikeluarkan di Astro First pada 8 hari bulan ini. Dan starring dia adalah Yasin Yahya, Ira Baldul dan juga Salih Yaakob. Boleh langgan dekat Astro First untuk Kampung Ke. Kampung Ke. Kampung Ke. Kalau kau nak pakai extra, kita orang ada. Boleh tak dah. Orang tak payah berlakon dah famous dah. Apa, kita lalu pun tak apa. Buat lalu ke kan. Aku sapu-sapu sampah sikit. Jadi hang sangkul lah ni. Alright. So jangan lupa tengok tayangan yang telah diberitahu tadi. Satu tadi Kampung Ke, dan satu Tunjang. Ya, nanti kita akan letakkan poster dan juga tarikh yang berkenaan supaya kau dapat tengok. Jadi jangan lupa juga untuk part 2. Drop dulu komen sebelum tu, tulis yang korang nak part 2. Okay. So jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.